Assalamualaikum Cikgu Husna. Saya Alia Syafiqah binti Rosli, merupakan siswi guru dari Institut Pendidikan Guru Kampus Perempuan Melayu Melaka. Saya mengucapkan jutaan terima kasih kepada Cikgu Husna atas kesudian Cikgu untuk berkongsi sedikit ilmu dengan saya berkaitan peranan guru sebagai pemimpin profesional dalam menangani isu dan cabaran profesionalisme keguruan. Pertama sekali boleh cikgu perkenalkan terlebih dahulu sedikit sebanyak tentang latar belakang keluarga, keluarga cikgu, pekerjaan dan juga tahap pendidikan semasa cikgu. Dipersilakan. Okay, terima kasih kepada adik Alia Syafiqah daripada Perempuan Melayu Melaka. Betul? Betul. Okey, saya Nurul Husna binti Ismail, berasal dari Geri Perak. Dan saya punya perjalanan pendidikan tu daripada Geri, iaitu Sekolah Sedia Dikaraja sehinggalah menyambut pengajian sekolah menengah di SBP Integrasi Kopeng, dan saya teruskan lagi dapat rezeki untuk masuk IPG. Alhamdulillah sekarang sudah berkhidmat sebagai seorang guru di Sekolah Kebangsaan Seksyen 19 Shah Alam. Saya Alhamdulillah berjaya mendapatkan ijazah sarjana muda pendidikan awal kanak-kanak, dan alhamdulillah rezeki juga Allah mudahkan dalam degree first class lah untuk pendidikan awal kanak-kanak. Syukur. Cuma sekarang sedang masih dalam proses belajar dan belajar. Wah, Alhamdulillah. First class tu Cikgu Husna sangat membanggakan lah dan boleh kami contohi lah kan sebagai selaku junior-junior dalam bidang pendidikan awal kanak-kanak. Okey, baiklah Cikgu Husna, kita teruskan lagi dengan soalan yang seterusnya. Sebagaimana kita dapat lihat, cikgu boleh dikatakan baru sahaja berkhidmat sebagai pegawai perkhidmatan pendidikan dan ditugaskan di sebuah sekolah rendah yang terletak kita kata di ibu kota lah, Bandar Shah Alam kan. Okey, jadi boleh cikgu kongsikan dengan saya bagaimana cikgu beradaptasi dengan persekitaran sekolah sebagai seorang guru permulaan. Lain macam tak ada je. Hello? Ada tak? Cikgu boleh dengar suara saya? Lain macam tersekat je. Saya teruskan ke? Boleh. Saya boleh dengar suara cikgu. Saya teruskan. Cikgu boleh teruskan. Sekejap, saya tulis. Info. Alicia dengar ke? Dengar. Dengar suara. Saya tak dengar, saya tak ada line kot. Macam mana tu? Okay, tak apalah. Saya teruskan. Moga-moga line ni elok. Bila mana kita pertama sekali bila kita dapat keputusan dapat di kesihatan dan di mana kita perlu melakukan pertama sekali waktu hari yang mendapat penempatan tu, dapat surat, dapat memo, kebetulan memang dah ada kalimat bersama JPN itu kita adakan sedikit lewat, memandangkan pada tahun itu ada krisis, jadi kalimat dilewatkan. Kami diminta untuk melapor diri di sekolah masing-masing pada tarikh sekian-sekian lah. Pada hari tersebut, masih ingatlah 15 Februari 2021, saya melapor diri di SK Seksyen 19 dan semestinya ketika itu sekolah sunyi, tak ada siapalah.
Hello Kak Una okey, cikgu Kesian nak Una. ulang-ulang. Boleh saya dengar. Boleh cikgu ulang balik tentang kisah cikgu sebagai guru permulaan? Tak dengar. Dia macam tersekat-sekat. Boleh tulis kat chat tak? I mean Boleh kejap. the simplest way lah to ask. Sebab dia macam tersekat. Dia macam sikit lah. Line kot. Line tak memberi kerjasama. Line saya tak ada je. Macam mana Ataupun cuba kejap. Call message. Baru ada muka. Boleh? Cuba cakap. Okey sikit dah. Nasib baik. Ingat Boleh? terus juga. Tak ada line? Pengalaman 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 sebagai guru sebagai permulaan. pengalaman pada waktu ketika itu kita bersama dengan mungkin sebab kita berada dalam kelompok prasekolah, jadi kita proses adaptasi itu sedikit mudah lah sebab dalam kelompok yang kecil kita kenal-kenal dengan cikgu warga prasekolah dulu. Kemudian bila dah lama sedikit, um, bila dah lama cikgu-cikgu lain tu memula mendedahkan kita dengan guru aliran perdana lah. Dan menjadi rezeki saya waktu rezeki, boleh dikatakan rezeki, setengah orang kata rezeki, setengah orang kata macam beban dan tugas kan. Tapi bagi saya rezeki sebab kita boleh pada ketika itu dijemput, diminta untuk menyertai pertandingan drama, kata silap drama Hari Guru. Pada waktu itulah kita kenal dengan guru-guru di aliran perdana kan, yang mungkin baya-baya kakak ataupun baya-baya ibu. Di situ kita kena sesuaikanlah keadaan bagaimana nak bercakap dengan orang yang lebih berumur, lebih berusia, bagaimana kita nak menghormati pandangan mereka. Dalam masa yang sama kita nak utarakan pendapat kita kan, memandangkan ialah kita guru baru, mungkin ada idea-idea yang lebih relevan. Tak adalah relevan macam menarik sikit ke apa kan. Tapi kita kena belajar lah bagaimana nak melontarkan idea dalam masa yang sama kita hormat pandangan guru-guru veteran. Itulah antara salah satu tips yang ni kita kena pandai berkomunikasi lah. Pandai membawa diri, pandai berkomunikasi sebab pada tempoh itu kita agak tertekan emosi. Kita terlalu banyak benda baru yang kita perlu belajar dan dalam masa yang sama kita perlu yelah gaji 3 bulan tak dapat kan. Jadi kita kena kata emosi pada waktu itu agak agak mudah orang kata, bahasa Inggeris ni orang kata fragile lah. Jadi itulah pengalaman yang kata walaupun sedikit perik tapi bahagia. Panjang Maksudnya pula cakap. Sebab tu tak boleh bagi cakap. Panjang. saya kena mula daripada bawah lah, kenal dengan warga sekolah macam tu kan. Yes. Memang janganlah kita masuk tu terus kita cakap saya ni sekian-sekian dulu, saya sekian-sekian. Tak. Memang benda tu tak perlu. Bila dah masuk sekolah kita adalah insan biasa yang kita kena belajar dari bawah. Bukanlah orang yang terus atas, tidak. Okey, terima kasih cikgu. Kita tengok soalan yang seterusnya. Kita nak interview cikgu lah dari segi kompetensi guru.
dalam Wow. macam mana kita nak memantapkanlah lagi profesionalism keguruan tu. Okay. Dan sebagaimana kita tahu cikgu, kompetensi guru ni adalah sesuatu yang amat penting dalam memantapkan profesionalism keguruan kan. Jadi berdasarkan pengalaman cikgu lah, apa program-program yang dikelolakan oleh pihak sekolah dan juga inisiatif yang diambil oleh cikgu sendiri dalam meningkatkan profesionalism keguruan. Yang mana aktiviti-aktiviti ni bukan sahaja akan memberikan manfaat kepada cikgu dan pihak sekolah itu sahaja, tetapi akan menyumbang juga ke arah kemajuan murid dan juga pihak-pihak yang lain. Okay, terima kasih. Soalan yang menarik. Sebab bila kita sebut tentang profesionalisme keguruan ini satu proses ataupun satu, orang kata profesionalisme ini satu perkara yang perlu kita sentiasa perbaharui, sentiasa kita belajar benda tu kan. Jadi tak dinafikan pihak sekolah lah antara institusi yang paling penting dalam usaha nak memperkembangkan profesionalisme keguruan. Sebagai seorang guru, kita adalah profession kita adalah satu profession yang mulia, mulia, dan kita perlu banyak belajar supaya profesionalisme itu kekal. Jadi antara aktiviti yang perkara yang sekolah buat, contohnya seperti ladap lah, ladap di mana ladap tu kita perlu melengkapkan beberapa melengkapkan jam. Dalam tempoh tersebut kita perlu melakukan perkara-perkara yang menyumbang ke arah profesionalisme keguruan seperti baca buku ataupun kita pergi ke bengkel-bengkel yang input-input tersebut akan membantu kita dalam kita mengguna pakai semasa dalam tempoh PDP ataupun dalam tempoh kita mengendalikan sesuatu aktiviti di sekolah. Selain daripada tu, saya ingat juga dalam seronok sebenarnya join kita sertai bengkel-bengkel ni sebab contohlah banyak benda baru yang kita belajar macam portal delima tu kan, bila mereka laksanakan bengkel, macam mana kita nak explore meneroka portal delima tu, lagi banyak benda yang kita dulu rasa macam dah tahu tapi sebenarnya tak tahu pun. Dulu sebenarnya rasa macam wah ada expert lah benda-benda ni, orang lain tak ada. Sebenarnya ada lagi benda-benda yang admin sekolah yang akan explain kan, akan terangkan kepada kita macam mana cara, jangan kita buka, contohlah saya bagi contoh, jangan kita buka Canva tu dekat kita punya website kan, macam kita type kan. Kalau kita nak, macam contoh kita nak dapat access Canva, maksudnya dia orang boleh detect kita ni aktif Canva, kita kena buka melalui portal Delima. So macam di situ dia orang akan tahu yang kita aktif Canva. Walaupun kita aktif Canva tapi kita tak guna portal Delima, macam tak ada bukti pun. Macam tu lah. So kita kalau boleh, kita guna melalui portal Delima. So kita tahu yang cikgu ni bijak IT. Oh gitu. Okay. Selain Kiranya, daripada tu, ya, apa? kiranya maksudnya macam apa yang kita belajar kat tempat maktab lah kan, ataupun maktab perguruan kita tu tak menyeluruh lagi lah. Banyak lagi benda baru yang kita boleh belajar kat sekolah. Ya, sebenarnya banyak sangat yang kita ni, tapi tak semestinya dekat maktab tu salah satu, orang kata apa platform untuk kita mula berjinak-jinak dengan segala benda tu kan. So bila kita dah lompat ke alam sekolah ni, tak dinafikan sebenarnya berbeza, jauh beza lah suasana dia, tapi konsep prinsipnya masih sama. Selain daripada itu, ada juga PLC. Sebab PLC ni termasuk dalam ladap juga. So once kita buat PLC, mata kredit tu akan masuk dalam ladap. So PLC pun one of activity yang bukan saya rasa, memang benda tu akan menyumbang ke arah PDP. Sebenarnya kalau macam kat sekolah kan ada pencerapan kan, sekurang-kurangnya 2 kali setahun, 3 kali setahun, 2 kali atau 3 kali setahun. So benda tu boleh dianggap itu perkara paling mudah lah untuk kita explain apa itu PLC kan, sebab bila cikgu tengok kita mengajar and then dia observe, and then dia akan macam awak-awak semua di observe praktikum lah lebih kurang kan. So dia akan explain lah apa yang kita kurang, apa yang kita perlu top up dan sebagainya. Di situ kita wujudlah unsur PLC, maksudnya orang tengok dan dia orang komen. Dalam masa yang sama kita bagi sebab kenapa kita buat macam ni dan kenapa. Benda tu ialah memang akan membantu kita untuk melakukan penambahbaikan dalam kita punya style kita mengajar,
Ataupun ada cikgu-cikgu kat sekolah sebenarnya macam area Selangor ni banyak cikgu-cikgu yang sangat cemerlang. Di situ kita boleh berkongsi idea lah. Macam cikgu-cikgu dekat sekolah akak kan, diorang pun ramai YouTuber. Ramai YouTuber yang kalau kita berbicara soal ini, okay, dia orang kata why not macam ni macam ni. So macam kita dapat swipe kita punya pendapat dan sebagainya. Jadi dari situ macam kita banyak belajar lah. Seronok, seronok. Sebenarnya kalau kita enjoy seronok. Kalau kita anggap itu beban tak seronok lah. Itulah. Bagus juga kan cikgu-cikgu tu maksudnya ada kemahiran yang lebih, nilai tambah yang lebih supaya Ya, boleh ajar kat kita sangat. Dia orang jugalah. sangat expert. Walaupun umur mereka orang kata umur yang kita katakan sibuk dengan family, tapi banyak benda yang untuk hebatlah cikgu ni, dia boleh develop macam-macam kan. Ada yang masuk sampai didik TV. Sangat amazing lah. Betul, sangat hebat. Untuk, yelah untuk usia macam tu betul lah, memang hebat lah. Ya. Memang dia orang kalau jiwa tu orang kata memang jiwa pendidik. Bukan Dia, jiwa yang biasa-biasa yang pergi sekolah balik sekolah, tak. Dia orang memang jiwa pendidik. Dia nak buat tu memang dia akan memang akan bersungguh-sungguh lah. kira knowledge diorang tu advance lah. Maksudnya bidang IT pun diorang okay, bidang IT pun unggul, apa bidang apa akademik pun unggul macam tu kan. Ya, Kiranya betul. bila kita nak sentuh bidang IT ni Cikgu Husna, kalau kita tengok macam satu ketika dahululah ataupun cikgu-cikgu dahulu, dia punya kemahiran IT dalam kalangan guru-guru ni boleh kata pada tahap yang rendah lah. Tapi disebabkan ledakan teknologi dan sebagainya, terutama sekali bila bila ada COVID-19 ni kita kena laksanakan PDPR. Jadi cikgu pun secara tidak langsung kena melengkapkan diri dengan pengetahuan dan juga kemahiran berkaitan IT dan juga TMK kan. Jadi boleh tak kalau cikgu kongsikan dengan saya berkaitan elemen teknologi, maklumat dan komunikasi. Contohnya apa sahaja sistem atas talian yang bila kita menuntut sebagai sisi guru kat IPG kita tak terdedah lagi. Bila kita dah bagi sekolah mungkin ada sistem-sistem atas talian yang perlu kita explore dan perlu kita teliti dari semasa ke semasa. Maksudnya sistem atas talian ni kita boleh kemaskinilah dari semasa ke semasa di sepanjang perkhidmatan kita. Okey, soalan yang sangat bagus juga sebab bagi saya, bagi akak sendiri, ini adalah satu perkara yang pihak IPG perlu Cik Sukati nak komen IPG pula. Tidak, bukanlah. Maksudnya kita perlu bagi pendedahan kepada pelajar terutamanya SEM8 sebab bila kita datang sekolah kita memang terkejut. Lebih kurang 6 atau 7 aplikasi, not aplikasi, what we call laman web ataupun portal yang perlu kita sentiasa akses. Dan passwordnya pun berbeza-beza. So kita macam, wow banyaknya macam tu. Okay, first contoh yang paling penting e-operasi untuk urusan kenaikan pangkat, untuk urusan pertukaran, EJ tukar. Benda tu sangat-sangat penting lah. Yang kedua Hermes, di mana Hermes ni ada semua penjawat awam ada. Semua bukannya cikgu saja. Tapi Hermes ni di sinilah kita akan minta cuti. Kat sinilah kita perlu isytihar harta yang kalau kita nak naik pangkat pun dia akan rujuk juga. Adakah kita isytihar harta kita? Sampaikan waktu nak isytihar harta tu apa yang harta yang aku ada? Macam tak tahu kan. Itulah perkara yang for me pihak IPG kena dedahkan sedikit pun tak apa. At least kita dapat view. Okay, kalau apps ni untuk apa? Kalau aplikasi ni untuk apa, aplikasi ni untuk apa kan. Okay, selain pada tu, kalau cikgu-cikgu aliran perdana, mereka akan biasa dengan APDM iaitu kedatangan murid, senarai murid dan data-data murid ni lah daripada tahun 1 sampai tahun 6. Tapi kalau budak prasekolah, kita perlu familiarkan diri kita, biasakan diri kita dengan data portal SMPK, Sistem Maklumat Prasekolah. Dalam sistem maklumat prasekolah ni, kita kena masukkan data-data murid prasekolah, kena biasakan akses dia orang punya pendapatan ibu, pendapatan ayah, semua tu kena masukkanlah. Itu untuk SMPK. Dan hari-hari kita kena update kedatangan dalam SMPK di mana pihak KPM bahagian prasekolah dia akan pantau melalui SMPK lah kehadiran. Dan adalah beberapa penambahbaikan yang diorang lakukan dalam SMPK. Selain daripada tu, apa lagi? Kalau kita yang macam profesionalisme keguruan tu, kita perlu SPL KPM yang akan key in kita punya data-data, berapa buku yang kita dah baca. Kita boleh trace dari situ kan.
Kita ni dah sampai mana dah mata kredit. Kadang-kadang sampai hujung tahun pun tak habis-habis lagi. Tak cukup lagi. Jadi kita kena cukupkan. Lagi apa lagi? Banyaklah aplikasi yang kita ada 5. Dan sebab tu orang kata kalau bab-bab duit pula macam LHDN kena ada file cukai. Lagi apa? Kalau um, bahagian duit, bahagian pra, bahagian pentadbiran. Dia macam kalau korang nak belajar tu korang kena sini pentadbiran, sini duit, pentadbiran, kewangan dan juga data murid. Macam itulah. Dia ada 3 cabang yang berbeza. Macam itulah. Banyak lagi lah yang kena explore. Banyak juga kan aplikasi kita nak ni. Banyak. Banyak sebab tu Gila. kata kalau macam better SEM 8 ni, at least korang tahu serba sedikit aplikasi tu. Sebab bila akak sendiri masuk, nanti buka ni buka e-operasi. Apa benda tu? Apa benda? Dah tahu. Dah tahu. Dia dia blank. Blank. Dah tahu apa benda. Gitulah. Sebab Itulah. banyak apps dengan different fungsi. Dia macam Yes, different fungsi, different kan? password, different username. So better buat list lah macam e-operasi apa, Hermes apa, macam tu. Okay. Itulah itu baru bahagian apa ni sistem dalam sekolah tu, tak masuk yang prasekolah, tender makanan Yes. apa semua lagi. Kan banyak. Bahagian tu lagi ni macam-macam Okey, jadi cikgu kita tengok dari segi kurikulum pula lah. Kiranya kalau macam kita kata macam kita pun semua pun sedar bahawa pendidikan untuk kanak-kanak di peringkat awal ni sangatlah penting, terutamanya dalam persediaan menghadapi tahun 1. Yang kita rasa macam saya rasalah macam esok lusa apa ni, dan tak sampai lagi seminggu lah boleh katakan kita akan masuk ke tahun barulah untuk yang pelajar-pelajar sekolah ni. Jadi banyak persediaan yang cikgu kena buat kan. Jadi kalau kita tengok Kementerian Pendidikan Malaysia ni ada perkenalkan standard kualiti pendidikan Malaysia gelombang kedua SKPMG 2 yang bersandarkan kepada 5 standard. Jadi kalau kita tengok standard keempat tu sendiri, dia melibatkan peranan guru sebagai pemudah cara dalam pengajaran dan pembelajaran. Oleh itu, apakah yang cikgu apakah persediaan yang cikgu buat dalam menerapkan kemahiran membaca, menulis dan juga kemahiran pengurusan diri dalam kalangan murid-murid prasekolah ni? Dia lebih kepada maksudnya macam persediaan PDP lah kan? Persediaan PDP. So basically kalau macam biasa, Alhamdulillah macam IPG banyak juga explain, banyak juga didik kita apa perkara yang perlu kita buat sebelum kita masuk kelas kan. Itu perkara basic lah, RPH, apa lagi PBM. So benda-benda yang kita perlu prepare, well prepared. Kita punya ilmu pun sendiri. Kadang-kadang budak-budak sekarang dia punya ilmu tu, dia orang punya knowledge lagi advance. Sampai kita macam, apa tu? TikTok, dia tak tahu. Kita at least kita kena terdedah kepada benda tu so that kita akan lagi dekat dengan student. So macam untuk proses 4M bagi saya, sebab saya mengajar murid 5 tahun. So nak kata terlalu tekan budak untuk betul-betul pandai membaca itu kata di tahap yang sederhana lah. Kita tak tekan, kita tekan juga. Tapi tidaklah keterlaluan sebab mereka akan ada satu lagi iaitu 6 tahun. So kita akan mengajar dia ikut silibus lah. Make sure kalau suku kata tu, suku kata lah dia akan kuasai. Takkanlah 5 tahun suku kata kita dah target dia untuk pandai membaca terus kan. Itu macam kesian kat budak lah. Dia orang kan masa dia orang masih dalam fasa bermain. Di sinilah kita merealisasikan kalau dulu kita buat assignment kat IPG, murid belajar melalui bermain. Tapi bila masuk sekolah, tahulah nanti macam mana kita tengok tak ada bermain. Dia orang hanya menghadap buku dan sebagainya. Sebenarnya itulah budak keluaran IPG perlu betul-betul orang kata apply, betul-betul gunakan benda tu supaya kita ni balance kan. Sebab saya tengok keluaran IPG Alhamdulillah yang kalau mengajar itu dia campur-campur lah. Maksudnya dia seimbangkan semua aspek. Dia tak terlalu menekan kepada buku. Bila kita tumpukan kepada buku, yes betul kita nak bagi budak pandai. Tapi sebenarnya
budak tu datang sekolah dalam keadaan yang tertekan ataupun datang sekolah hanya sekadar nak makan. Macam tu. So benda tu kita perlu elak lah. Kalau macam menulis pula, antara perkara yang saya buat ialah kita akan terkejut jugalah tengok bila dia orang datang tu dia orang pakai apa? Dia orang pegang pensel macam ni kan. Dia orang pegang pensel tu macam ni. So macam wow. Bila warna pula zah 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 macam tu je. Kita akan macam betul budak ni kan, macam tu. Macam tak terbedah dengan ni. Sebab ada setengah budak memang dia sekejap je dia terus boleh pegang pensel macam tu. Tapi setengah budak macam ni. So, apa yang saya buat, boleh beli pensel grip holder tu untuk khaskan kepada murid yang macam yang psikomotor motor halus dia masih lemah. Untuk budak tu saja. Kalau budak lain tu yang dah pandai, tak payahlah kita pakai grip holder tu. Okay. Kalau macam menggunting pula, biasakan dia orang koyak kertas dulu. Sebab bila kita terus jam kepada saya rasa tak ramai, memang tak ada lah cikgu yang buat macam tu kan. Bila kita dah biasa koyak kertas, gunting secara rawak, gunting ikut apa corak yang mudah, itu okey lah. Sebabnya pengalaman yang saya belajar jugalah daripada kesilapan saya sendiri. Tak apa kan mendedahkan kesilapan sendiri kan. Tak apa. Apa Mungkin sharing pengalaman tu masih cetek. Jadi kadang waktu tu PDPR dah 3 bulan. So budak datang tu saya membayangkan budak-budak tu pandai menggunting. Saya pun bagilah gunting. Kan bagi gunting, dia orang pun gunting. Tapi gunting tu kanan daripada petak jadi bulat. Daripada bulat terjadi picisan. Yang perkara paling penting kena ada dalam guru prasekolah ni adalah sifat sabar. Memang kena sabar banyak. Sabar yang setinggi gunung lah. Melihat kita arahkan lain, dia orang buat lain. Mungkin kesilapan pada pihak kita lah bagi arahan tak jelas. Tapi itulah yang mematangkan, yang memberi satu orang kata kita yang menilai kita punya tahap pengajaran tu sendiri. So kita perbaiki. Bukanlah kita berada di dalam takut yang sama kan. Lepas tu kalau dari segi membaca, of course kita akan kalau saya lebih suka kepada one to one lah sebab budaknya berbeza. Ada yang dapat, ada juga murid akak yang memang dah pandai baca, yang kalau tulis sudah pandai dah walaupun 5 tahun. Tapi setengah budak yang A pun tak kenal, B pun tak kenal. So kita kena take note, jot down murid mana yang di tahap mana. So kita ada list tu. Bila session one to one tu kita fokuskan kepada mereka untuk membaca lah. Itulah apa yang akak buat. Tapi mungkin orang lain berbeza pendekatan diorang kan. So terpulang kepada masing-masing asalkan budak kita ada kemajuan. Kiranya macam Cikgu Husna tu letakkan setiap kali nak belajar tu satu objektif barulah untuk murid tu. Maksudnya macam buat, kalau dia tak tercapai buat lagi sampailah tercapai. Macam ansur maju lah lebih kurang kan. Ya, betul. Betul. Okey, kiranya macam yelah saya pun yelah macam pengalaman tu kan, macam kami pun dah ada praktikum tu, tengoklah kita orang pun ada banyak juga buat kesilapan masa praktikum. Memang pengalaman tu sebaik-baik guru untuk kita. Kan? Sebab tu orang kata kalau cikgu pra ni nak kata teori tu tidaklah. Teori juga tapi pengalaman itu yang mematangkan. Kalau dari segi pengurusan tadi Aisyah ada sebut dari segi pengurusan kan, pengurusan diri kan. Untuk hari pertama tu pengurusan diri kita bolehlah sekadar explain. Hari kedua dia buat benda yang sama juga. So macam paling kurang seminggu lah untuk kita oriented dia kan, untuk kita biasakan dia dengan rutin harian dia. Untuk dia letak kasut dekat mana, untuk kita sambut dia. Kalau musim COVID ni lagi lah. Mulai dari pintu pagar, seterusnya dia orang akan sanitize tangan. Lepas sanitize tangan, dia orang akan letak kasut. Daripada situ step by step. Bila dah dalam seminggu dia orang terbiasa, okay. Lepas tu bila macam tahun lepas, kembali kepada PDPR, datang balik lupa. Tak tahulah kasut tukar kawan lah apa benda. Jadi inilah. Tapi kalau pengurusan diri ni senang saja, kita kena biasakan. Make it as a routine. Bila kita dah biasakan sebagai rutin, murid pun kalau nak buang air kecil, buang air besar tu ada adab peraturan-peraturan yang dia perlu ikut. Itulah. Ada lagi tak yang saya terlepis ke? Okey. Kiranya macam lagi SOP dia macam lagi banyak lah waktu COVID ni kan.
course. Cuma jaga, termasuklah jaga jarak dengan kawan-kawan sampai dia orang boleh hafal kan. Kalau nak beratur tu, jaga jarak. Dia orang cakap macam tu. Sebab kita dah biasa kan kan. Masa Gitulah. tu pun dah jadi salah satu rutin dia. Sejak zaman Ya. COVID ni. Kita banyak kena cakap lah, mengingatkan tu. Okey, seterusnya cikgu, kita pergi kepada soalan yang seterusnya. Dan apa orang kata, bila cikgu zaman kini ni, tugas dia bukan hanya mengajar, mendidik, membimbing murid atau kanak-kanak, tapi job scope atau beban tugas tu macam lagi luas lah. Jadi pada pandangan cikgu lah, apakah reaksi dan juga penerimaan cikgu terhadap tugas-tugas lain selain tugas mengajar? Contohnya tugas pengkeranian ke, yang ada sesetengah cikgu anggap ia sebagai satu beban kerja tambahan kepada guru-guru masa kini. Apa komen cikgu? Ini adalah satu isu yang kita perlu jaga-jaga jugalah. Sebab nak terlebih cakap, tak boleh juga. Nak terkurang cakap pun kena bagi tahu kan. Macam tu. Sebab bila kita sebut tentang guru ni, tugas hakiki dia adalah mengajar. Bila mana kita dibebankan dengan tugas yang kalau sedikit-sedikit tak apalah. Seperti macam jawatan-jawatan yang kita ada macam SU kan. Kita tahu tu jawatan kita. Tetapi sekiranya tugasan itu adalah tugasan cikgu lain, yang dilepaskan kepada kita, itu akan menjadi isu. Sebab sikap guru yang lepas tangan. Dan perkara itu tak sepatutnya berlaku lah. Sebab kita ada tugas kita sendiri, kita ada jawatan-jawatan yang kita perlu uruskan, dan dia orang pula melepaskan, itu perkara yang sangat-sangat perlu dielakkan. Tapi kalau dari segi pengkeranian ni, ada perkara yang bagi saya perkara itu mudah, tak perlu dirumitkan. Begitu. Tapi setakat ni lah, saya cakap berdasarkan pengalaman saya lah kan. Menjadi guru prasekolah, pengkeranian yang saya hadapi adalah guru data. Betul, memang kadang-kadang kita stres juga mencari data-data murid yang hilang, terbang melayang. Tapi sebenarnya tidak dapat tidak, kita yang bila buat benda tu, kita lebih kenal murid kita. Adakah mereka dalam kalangan yang susah? Adakah mereka ni adalah betul-betul memerlukan pertolongan. Jadi kita dari situ kita dapat tahulah background murid masing-masing kan. Di situ adalah satu sebenarnya kalau bagi perkataan apa tu, ayat yang paling mudah, pengkeranian ini jika tidak keterlaluan adalah satu perkara yang kita boleh seronok untuk kita lakukan, untuk kita enjoy the process, belajar dan belajar. Tetapi sekiranya benda itu keterlaluan, segala benda nak perlu direkodkan, segala perkara perlu kita kita tulis laporan dan sebagainya. Bila keterlaluan itu yang menjadi satu bebanan. Jadi terutamanya cikgu prasekolah, sebab bila kita memegang tampuk pula biasa tampuk ni Bila kita memegang jawatan guru prasekolah, kita ada hak untuk menolak jawatan-jawatan yang besar di peringkat sekolah, seperti setiausaha kurikulum, setiausaha co-kurikulum, setiausaha hal ehwal murid. Sebab kita mengajar 5 hari itu penuh. Kita tak ada masa untuk mengambil data murid-murid aliran perdana, nak type. Tidak, itu melanggar kita punya perkeliling lah. Kita pula ada murid-murid yang kita perlu jaga. Murid kita bukan seperti murid aliran perdana yang kalau mereka orang boleh bagi keputusan sendiri. Sebab murid kita bergantung kepada parents. Kita perlu deal pula dengan parents. Itulah satu perkara yang kalaulah kita dibebankan dengan tugas yang terlalu besar, kita risau yang dikejar tak dapat, yang dikendung berciciran. So sebab itulah saya kata yang paling ringkas kita boleh katakan pengkeranian ini kalau tidak keterlaluan ataupun tidak melampaui batas adalah satu perkara yang bagus untuk kita punya profesionalisme sendiri. Tetapi sekiranya itu keterlaluan, better bagi tahulah kepada pihak yang bertanggungjawab. Itulah. Ada lagi ke? Ada sekejap Tapi pengkeranian tu sebenarnya macam ialah untuk kita punya profesionalisme tu macam RPH pun
Yelah untuk kita buktikan, bukti kita mengajar. Kemudian kalau dari segi intervensi tu, macam budak-budak kita tak tahu ini, tak tahu itu, so kita buat intervensi. Kita kena catat lah benda tu kan. I mean pentaksiran tu, itu perkara yang penting lah untuk kita punya pengajaran kan. Kalau pengkeranian yang membantu pengajaran kita tak ada masalah. Tapi kalau pengkeranian yang tak ada Di kena-mengena luar pun job kadang. scope. That's not my job scope. Macam tu lah. Tiba-tiba dia lambatkan kepada kita. Jadi macam itu perkara yang tak sesuai. Macam Sebab kalau tengok prasekolah waktu dia apa nak kata, waktu dia mengajar tu tak ada senggang. Memang straight je. Kecuali cikgu Aram masuk kan. Sebab macam hmm. ada juga macam isu lah waktu kami kita orang praktikum lah macam kita orang cikgu pra masa bila praktikum dekat sekolah tu ada 3 unit PAI, PAKK dengan pendidikan khas, tapi macam kita punya minor pun PAKK juga. Yang pra ni tak ada minor lain lah, minor PAKK juga. Masa unit PAI dengan unit pendidikan khas, diorang minor lain. Jadi tapi semua-semua ni tiga-tiga ni kena terlibat dengan Alina Perdana juga. Sampai kan kerja hakiki dekat pra ni agak terkandas jugalah. Sebab jadi cikgu pembimbing saya, cikgu pembimbing saya pun macam patutnya kalau guru koko nak minta tolong awak, dia kena rujuk saya dulu. Sebab kerja saya pun awak kena tolong juga. Macam tu lah kan. Sebab adalah isu jugalah benda tu. Itulah Sebab isu yang macam tu yang kita perlu elakkan sebenarnya. Sebab kita tanggungjawab cikgu pra ni besar. Besar. Orang nampak macam ala pra je pun kan. Tapi sebenarnya besar. Sebab kita deal dengan keselamatan budak, kesihatan budak, semua benda tu kita. Apa-apa dia orang kat puan kat kita. Sebab kita lah guru kelas, kita lah guru yang mengajar murid tersebut. Kita lah yang mentaksir ke semua subjek yang kita ajar. Jadi bila kita dibebankan dengan tugas yang tidak sepatutnya, tu perkara yang akak sendiri yang kita perlu explain lah kepada guru. Tak kisahlah golongan veteran ke kan, guru-guru veteran, guru-guru senior ataupun pihak pentadbir sendiri. Walaupun memanglah kecam-kecaman tu perkara biasa. Tapi dia orang tak boleh tolak hakikat yang perkeliling dah keluarkan untuk tidak membebankan guru prasekolah dengan jawatan-jawatan yang besar. Itu perkara yang kita kena ingat lah. betul, kiranya macam yelah sebab kita fokus kat pra kita. Sebab kita kena cover semua subjek macam tu kan. Yeah. Sebab pra sendiri adalah satu bidang yang sangat luas. Betul. Kira macam kalau yelah cikgu sebagai cikgu pra kan, kalau macam cikgu cakap tadi tu macam kita bukan murid tu sendiri boleh buat keputusan, maksudnya bergantung kepada ibu bapa juga kan. Jadi kalau kita tanya nak buat jamuan bila, dia orang pun tak boleh jawab. Maksudnya dia semua bergantung pada kita kan dengan parents. Itulah yang semua kata cikgu besar. dengan parents lah kena decide kan. Yes. Kiranya kalau macam keputusan tu tak boleh dibuat sendiri oleh murid kan, perlu melibatkan ibu bapa juga. Kalau macam kita tengok macam dengan PDPR ni lah kan, jadi saya senang kaitkan pembelajaran kita dengan PDPR lah. Murid tak boleh nak buat keputusan sendiri, perlu melibatkan ibu bapa juga. Jadi kalau pada pandangan cikgu lah, bila kita ada kaedah pembelajaran masa kini ni yang memerlukan pembelajaran dilaksanakan secara pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran dari rumah ataupun PDPR singkatannya, adakah relevan PDPR ni dan sejauh mana dia berkesan dalam membantu perkembangan murid kita? Sebab yelah kalau COVID ni kita tak ada choice, tak ada option lain selain PDPR. Tapi jadi sebagai cikgu prasekolah, macam mana cikgu menerima keadaan ni? Menjadi seorang guru ketika PDPR dan zaman COVID, guru prasekolah ketika zaman COVID adalah satu, betul saya kata, pengalaman jugalah. Pengalaman yang mematangkan kita. Kita perlu berbeza. Bukanlah kita nak bandingkan guru-guru lama. Cumanya mereka sudah expert. Mereka sudah faham titik gaya kanak-kanak di prasekolah. Tapi kita sebagai guru baru, kita tak boleh nak ambil perkara itu sebagai perkara sambelewa kan. Mesti kita akan lakukan yang terbaik. So nak tak nak, macam Alisha buat waktu praktikum, ada kelas online kan, Google Meet. So
macam tu juga perkara yang berlaku, apa yang kita buat ialah kita buat Google Meet bersama murid-murid. Tapi masih perlukan ibu bapa, salah seorang ibu bapa yang perlu ada di rumah. Sebab mereka tak boleh nak handle laptop sendiri, nak charge sendiri apa semua. Sebab tu kata satu cabaran lah kepada guru prasekolah, sambil-sambil kita buat cakap-cakap tu, dia orang boleh ke lain, dia orang pergi ke lain. So kita kena ada satu teknik yang untuk menarik perhatian mereka, dan kebanyakan yang saya buat ialah waktu PDPR kebanyakannya eksperimen lah. Bila eksperimen ni diorang lebih over excited, dan pengendalian eksperimen semasa PDPR, semasa Google Meet lagi tersusun sebab mereka ada, ibaratnya macam ada, setiap murid ada PPM. Yelah, ibu bapa dia orang lah PPM-nya. So bila mana setiap murid tu ada pembantu, uh, so that dia orang boleh, orang kata pembantu itu ialah sebagai pemudah cara. Parents dia tu sebagai pemudah cara. So budak tu akan lagi enjoy the process nak buat. Kita ini sebagai salah satu pengantara lah kan. Macam mana kita nak ajar dia orang step by step. Sebab murid kan dia orang lebih percaya pada cikgu daripada mak ayah dia orang. So banyak aktiviti-aktiviti Betul. yang kita buat, yang kita buat tu mengajar mereka, dan mereka enjoy dalam masa yang sama dapat rapatkan hubungan dengan mak ayah kan, daripada melihat. Yalah, benda tu nak kata cabaran memang cabaran, tetapi benda yang sama. Nak kata cabaran memang cabaran, tapi kita ambil cabaran itu sebagai salah satu perkara yang kita perlu lakukan yang terbaik. Kita perlu selesaikan benda tu so that kita akan fikirkan alternatif-alternatif yang terbaik untuk kita didik anak-anak kita, tak nak bagi dia orang ketinggalan. Dalam benda itulah yang mengajar kita, yes, dulu aku pernah buat ni, so aku boleh buat. So macam benda tu yang akan memberi satu, membuka mata kita lah, yang apa sahaja cabaran, walaupun kita mengajar prasekolah, sebab setengah orang, okay, PDPR prasekolah, tak boleh buat Google Meet, tak boleh buat, tak boleh mengajar. Kita cuba bagi apa, setiap hari update dekat WhatsApp, muka surat berapa, muka surat apa, muka surat berapa. Lepas tu bagi video yang diambil pada YouTube. Bagi saya macam, sebab itulah KPM menjadi isu kan. KPM jadi isu sebab cikgu-cikgu ni tak mengajar. Sebab tu dia keluarkan kenyataan as long as cikgu itu mengajar. So dari situ kita nak wujud, memanglah akan bosan, kadang-kadang tu akan bosan, tapi nak tak nak kita kena laksanakan tanggungjawab kita. Kita ni bukannya sekadar nak type WhatsApp, lepas tu kita pun buat kerja rumah kan. Macam mana tugas sebagai seorang cikgu tu? Make sure kita punya proses penyampaian input tu berlaku. So saya gunakan platform YouTube. Kita muda. So banyak benda tu kita perlu teroka benda tu. Kita buat YouTube, kita explain kat YouTube tu, dalam masa yang sama kita boleh bantu parents lain juga untuk dapatkan ilmu, ataupun cikgu-cikgu lain dapat bertukar pendapat. Walaupun kadang-kadang malu sebenarnya kan nak tayang muka dekat YouTube. Ataupun apa, buat pula menyanyi-nyanyi apa semua. Ingat murid-murid nak layan kita menyanyi. Macam tu lah ibaratnya kan. Ingat suara cikgu sedap. Tapi kita fikirkan tanggungjawab tugas. Kita tak boleh buat ringan. Gaji yang kita dapat tu memberi ialah keberkatan pada rezeki, pada gaji yang kita nak makan hari-hari. Nak tak nak kita kena buat. Dan cabaran itu sangat seronok lah bagi saya waktu PDPR. Itu menjadi satu kenangan lah. Sampai sekarang kita wujudkan kumpulan Facebook kan. Di situ kalau macam rindu kat dia orang kan, bolehlah tengok komen-komen yang ada dalam grup tu, sebab kadang-kadang ada video dia orang buat. Kadang-kadang ada parents yang memang bersemangat, yang kita macam wah, memang hebat. Dia punya komitmen, dia punya kerjasama tu, sampai ke dia buat video TikTok kat anak dia kan. Kita macam rasa terharu, rasa macam wah, seronoknya. Dia orang enjoy macam tu lah. Kiranya parent Ada pun lagi? bagi kerjasama lah juga. Kan? Parents sangat memberi kerjasama. Sebab tu dia kata hubungan kita dengan parents kena bagus lah. Maksudnya tutur kata kita, ketenangan kita memberi satu jawapan sekiranya ada masalah dan sebagainya. Benda tu akan menjadi satu, kalau kita baik dengan parents, so benda tu akan jadi lagi mudah. Melainkan parents tu melampau sangat, perlulah kita bawa ke peringkat atasan kan. Tapi setakat ni Alhamdulillah rezeki juga ditempatkan di sekolah bandar ni, sebab parents yang celik IT, parents yang jenis nak take part dalam perkembangan anak-anak mereka. Tak ada parents yang lepas tangan, tak ada parents yang orang kata
dia orang akan make sure lah anak dia orang pandai dekat rumah, dia orang sambung belajar. Kalau kita nak bagi anak cepat pandai, parents kena sambung apa yang kita ajar dekat rumah. Bila wujud kesinambungan tu, budak tu mudah dapat. Hmm. Itulah Kalau yang saya boleh kalau cakap. macam apa ni Cikgu Husna sendirilah kalau macam kelas Cikgu Husna kan memang semua Mhm. kan selalu Cikgu Husna buat aktiviti tu macam projek kan macam buat eksperimen dan sebagainya. Kalau macam ada kekangan ke dari segi parent yang bekerja ataupun apa penggunaan apa peranti elektronik yang terhad ke sebab mungkin satu keluarga tu ada ramai anak-anak yang perlu menjalani PDPR juga. Jadi macam mana Cikgu Husna buat untuk aktiviti tu? Untuk aktiviti tu, saya tak nafikan lah. Memang semestinya akan ada kekangan. Kebanyakan murid ni, kalau yang betul-betul okey, dia contohlah waktu PDPR ni akan ada, tak semualah. Kalau daripada 25 orang tu, mungkin ada 14, 15 yang maintain setiap hari. Kan setiap hari, kita tak adalah buat setiap hari kan. Setiap hari nanti stres budak-budak. Macam seminggu tu 2-3 kali lah. Untuk kita dia orang kenal lah kita kan. Nanti dia orang lupa pula kita siapa saya lah, macam tu kan. Tak kenal ada cikgunya dah lama tak jumpa. Um, Kalau macam apa tu PDPR ni, kita tak sediakan satu alternatif sebab tu saya kata kita kena ada plan backup lah. Kalau alternatif pertama Google Meet kan, saya bagi contoh. Alternatif pertama Google Meet. So kita akan terangkan dalam Google Meet, explain. So that daripada Google Meet kita record betul. Bila kita dah record, kita akan ada benda tu dalam Google Drive. So dalam Google Drive tu kita akan tukarkan link tu biar dia lagi pendek. Kita akan bagi pula dalam grup. Murid yang tertinggal disebabkan mak ayah bekerja, mereka boleh tengok balik dan mereka boleh buat homework. Mereka boleh buat lembaran kerja yang kita dah sediakan. Bagi murid-murid yang betul-betul orang kata peranti berebut, nak kata tak ada line macam mustahil sebab kat sini bandar. Cuma murid-murid yang susah ni lah, murid-murid yang susah ni kebanyakannya berkongsi peranti betul. Bila berkongsi peranti ni macam tak boleh nak kejar masa yang kita dah tetapkan. So, diorang ni kita tetapkan memang ada modul. Memang kita dah bagi siap-siap modul. Walau macam mana pun siapkan modul. Dan Alhamdulillah saya tengok yang walaupun dia orang tak join Google Meet tapi dia orang pandai baca. Baguslah macam kerja siap, kerja kemas. Sebab tu saya kata parents dekat sini orang kata walaupun tak dapat join tapi dia orang still bagi attention dekat anak-anak. Nak kata kekangan tu memang ada kekangan. Cuma kita kena ada plan backup. Kiranya semua parent bagi komitmen yang sangat padulah dengan cara masing-masing kan. Alhamdulillah, betul. Kiranya kalau macam dari segi pelaporan tu macam mana cikgu? Macam pelaporan tu cikgu kena buat secara apa orang kata manual ke sama macam yalah kalau kita tengok macam sebelum kalau ikutkan sebelum COVID tu macam kita tengok pemerhatian semua kan. Lepas tu kita catat progress dia. Kalau macam ni kita buat pelaporan tu dari segi penglibatan murid, dari segi kehadiran kelas tu macam mana? Kalau masuk pelaporan tu adalah pentaksiran ke? Maksudnya pentaksiran dan juga macam mana macam cikgu macam mungkin JPN sendiri akan nak kata pantau kan. Jadi macam mana cikgu ni? Memang setiap JPN tu akan ada portal pelaporan kan. Tu salah satu apps yang kita kena ingat password jugalah. Banyak kan apps dia kan. Waktu masuk tu lepas tu banyak jugalah nak kena key in apa semua. Waktu pelaporan tu dia akan tanya berapa murid yang akan join Google Meet dan berapa yang dah join Google Meet dan berapa murid yang tak join Google Meet. So untuk intervensi murid yang tak join Google Meet tu apa, murid yang Google Meet tu kita buat apa. So dia akan ada dua kategori lah. So kita boleh tulislah dekat situ kita buat apa. Contoh kaedah apa kita guna, projek, kaedah apa hasil kerja. Macam mana kita perhatikan melalui hasil kerja ke, projek ke, pemerhatian ke, penulisan ke. Banyaklah dia punya tu. So bagi Kak Una untuk pelaporan tu okey. Alternatif yang JPN sediakan sangat bagus lah. So that dia boleh track kita kan on the right track ke ataupun kita ni lalu je kan. Tapi dia punya komponen dalam pelaporan tu sangat bagus, sangat menyeluruh. Orang kata tak adalah terlalu nak kena create karangan ke apa. Cuma data-data yang dia kumpul itu bagus, orang kata memberi satu
KPI lah kan. KPI kepada kita sejauh mana kita buat melaksanakan PDP kita. Kiranya maksudnya macam Menjawab tak persoalan ni? Ke jawab terawang-awang dia aku cakap? jawab kiranya yelah maksudnya macam pelaporan tu kita sendiri bernilai diri kita, nilai pelibatan murid dengan kita macam tu kan. Ya, memang dalam tu memang dia minta lah berapa murid yang join hari ni, berapa murid yang tak join. Kadang-kadang dia auto. Dia dah kira siap-siap kan. Admin Ah, sekolah lah yang penat sebab admin sekolah yang kena takbir semua tu. Kita ni key in je. kiranya apa nak katanya yelah tugas cikgu tu bukan sahaja mengajar tapi nak key in data semua cikgu kena buat juga. Pengkeranian. Kalau Benda tu kalau tak boleh lari. sebab yelah dia related dengan kerja kita juga kan perkeranian tu pun. Hmm. Kalau kiranya macam yelah saya tengok macam berdasarkan apa perkongsian cikgu, pengalaman semua tu memang sangat mencabarlah dari kita perlu beradaptasi dengan keadaan semasa sistem pendidikan kita dari zaman zaman belajar bersemuka tak COVID ke zaman COVID nak kena belajar online kan. Jadi maksudnya takbir urus prasekolah tu perlu diteliti dan diperhalusilah supaya semuanya berjalan dengan sangat-sangat lancar kan. Okay, kalau kita tengok pula macam dalam Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia sendiri, dia ada menetapkan kemahiran memimpin sebagai salah satu aspirasi murid dan aspirasi ni sangat berkait rapatlah dengan standard 5 dalam SKPMG iaitu kemenjadian murid dari segi akademik, core curriculum dan juga asasiah murid. Kalau tadi cikgu cerita tentang takbir urus prasekolah, jadi saya amat saya nak ni lah macam cuba congkir sikit lah daripada cikgu kan. Adakah cikgu selain daripada takbir urus prasekolah ni cikgu turut memberikan ni juga ke, ada ke berkongsi kepakaran, menyumbang kepakaran dan juga kemahiran kepada murid alus perdana. Sebab kalau kita tengok kalau kat pra tu memang sangat ni lah sebab mestilah cikgu buat aktiviti semua tu, buat projek, melatih aktiviti berkumpulan dalam kalangan murid prasekolah. Jadi ada tak macam sumbangan cikgu kepakaran terhadap mana-mana komponen kepimpinan ataupun kemahiran-kemahiran murid? Contohnya macam kemahiran bercerita ke, contohnya melatih murid untuk berpidato ke, ataupun dalam sukan permainan ke, dalam murid aliran perdana tu sendiri. Lebih kepada memimpin lah Kemahiran memimpin. Nak kita walaupun kita dalam kelompok prasekolah, of course kita kena melibatkan diri dalam yelah sebab kita dalam sekolah tu, takkan kita nak duduk je dalam prasekolah, betul? Mesti kita akan ada tanggungjawab, diberi amanah untuk melakukan aktiviti-aktiviti lain yang turut menyumbang kepada profesionalisme keguruan, kan? So macam saya dululah. Kalau saya memang cerita siap-siap dekat PKKO, saya ada kemahiran bahagian apa, so that apa yang kita ada, ilmu yang kita ada, kita boleh sumbang dengan kita lebih yakin lah berbanding kita ada kemahiran ni, tiba-tiba dapat kemahiran tu, nak kena belajar benda baru. So macam, bukan tak boleh belajar benda baru, boleh, tapi take time. So why not kita terangkan, bukan saya ada, saya pun tak adalah saya mendedahkan diri macam tu, saya cuma pentadbir tanya, saya akan cakap lah, saya kalau boleh bidang saya bidang pengucapan awam. Kalau nak bagi task, saya lebih prefer kepada pengucapan awam lah. Dan bagi saya, benda itu lagi relevan untuk kita utarakan berbanding kita dapat perkara yang kita rasa kita buat dengan keadaan terpaksa. Bila kita buat dalam keadaan terpaksa, benda tu jadi macam tak full heart lah untuk kita buat. Kalau kita ada kepakaran dalam bidang kepegawaian, so kita exposekan diri kita dalam bahagian kepegawaian. Macam mana minat kita nak explore nak menjadi pengadil olahraga dan sebagainya. Ada cikgu-cikgu yang di sekolah sendiri yang menjadi pengadil bola sepak sampai ke peringkat kebangsaan dan sebagainya lah. Ada yang bahagian catur. Jadi tak salah untuk kita bagi tahu apa yang kita minat. Tapi kalau dapat tugasan lain tu redha is real. Dan perkara yang tak boleh elak untuk generasi IPG ni juga adalah satu buat video lah. Video persaraan, video segala-gala video lah, video perpisahan, persaraan, jemputan
Segala. Benda tu kita kena family juga. Dan untuk perkara-perkara itulah yang menguji kita punya tahap kepimpinan, bagaimana kita nak bagi keputusan, bagaimana, macam saya cakap tadi lah, bagaimana kita nak hormat pandangan orang. Kepimpinan tak semestinya bagaimana kita nak memimpin orang, betul. Tapi macam kita nak pimpin diri kita sendiri. Kita nak buat keputusan. Semua tu kena ada kemahiran kepimpinan. Dan Alhamdulillah bila saya melatih pidato ni, saya enjoy. Dan budak yang saya apa, I mean daripada kita buat teks dia, kita latih dia, kita bagi input. Tapi sebenarnya budak tu memang dah sunat. Memang dah bagus lah. Memang dia pandai bercakap sebenarnya. So, kita hanya bantu sedikit lah. Saya pun tak adalah banyak pengalaman. Belajar daripada bawah kan. Dan Alhamdulillah budak tu sampai, murid tersebut berjaya ke peringkat kebangsaan. Dan kebangsaan tak ada rezeki dia untuk dapat tempat. Sebab ramai jugalah yang bertanding pada waktu itu. Tapi bagi saya satu kebanggaan lah. Sebab boleh bawa budak sampai ke peringkat kebangsaan tu salah satu achievement lah untuk tahun yang pertama. Kan? Kawan-kawan akak lagi banyak lah, lagi hebat sebenarnya. Kita ni tak ada apa pun. Ada orang Betul, lagi tapi expose. di tahun pertama cikgu dah berjaya bawa student ke peringkat kebangsaan. Sangat Tak ada. membanggakan. Tak ada lah. Itu pun rezeki budak tu lah. Rezeki budak-budak tu pun bagus. Jadi kita hanya membimbing sikit-sikit je apa yang kita ada, kita kongsi dengan murid tersebut. Kalau macam kawan-kawan akak yang lain, ada yang menjadi guru. Hebat-hebat sebenarnya. Ada yang buat video memang gempak. Jadi guru, jadi apa, guru bahagian teknikal. Yang kita kata, dulu dia macam ni. Sekarang hebat dia. Macam tu lah. Memang bila kita masuk sekolah ni kita pandai-pandai survive kan. Bila kita survive ni baru kita tahu capability kita sendiri, sejauh mana kita boleh pergi. Sejauh mana kita boleh apa, push diri kita untuk achievekan sesuatu kan. Kebanyakannya bahagian teknologi lah, sebab kita ni mindset generasi guru novice ni mesti pandai IT, mesti pandai buat video. Benda tu tak boleh elak lah. Kena Betul. biasa lah benda tu. Tapi sebenarnya kepimpinan ni, salah satu bidang kepimpinan ni tak boleh lari, sebab kita guru baru ini diprogramkan dalam program pembangunan guru baru. Dalam program pembangunan guru baru ni memang ada elemen kepimpinan, elemen PDP, elemen apa lagi, pimpinan, PDP, pentadbiran dan sebagainya. Benda tu diambil kira untuk kita punya sahjawatan. So nak tak nak, you have to do something yang akan memberi sumbangan lah. Tak kisahlah kepada pihak sekolah, kepada pihak PPD, JPN dan sebagainya. Benda itulah yang akan memberi sama ada kita boleh tak sahjawatan ataupun kita tak boleh. Kita masih perlu dalam apa, proses bimbingan. Dan harapkan segala sumbangan yang kita buat ni bukan, memanglah betul kita ikhlas, tapi siapa yang tak ikhlas, kenalah ikhlas, tapi sedikit sebanyak membantu kita untuk kelancaran kita punya perkhidmatan. Kita pun ada masa depan yang perlu kita jaga kan. Jadi benda tu kata sambil menyelam minum air. Gitu. Betul tu cikgu, kalau macam kita tengok berdasarkan cerita cikgu lah kan, kita kena menyedarilah apa ni kata, nilai, orang kata nilai apa ni, nilai komersial nilai komersial seseorang individu tu ialah terletak pada usaha dia, sejauh mana dia beri komitmen kepada tugas dan tanggungjawab dia. Kiranya macam cikgu ada, orang kata okey, ada bakat, ada kemahiran yang boleh dikongsikan, terutama dalam bidang pengucapan awam, lagi bidang kepegawaian kan, sebab sekolah pun takkan lekang lah dari aktiviti sekaneka apa dan sebagainya kan. Jadi itu dan apa, cikgu pun berjaya bawa murid ke peringkat kebangsaan dalam pertandingan pidato. Itu merupakan satu pencapaian yang amat bagus dan memberangsangkan lah kan. Kiranya macam itu tak di tahun pertama. Dan pada masa akan datang, mesti cikgu pun mempunyai apa, impian dan harapan lah untuk meningkatkan lagi profesionalism keguruan ni kan. Jadi mungkinlah cikgu, mungkin kita sekarang masuk kerja je, cikgu dah zaman COVID kan, mungkinlah nanti akan ada pertandingan inovasi dalam PBM ke, ataupun menjadi ketua panitia ke, atau menjadi JU ke satu hari nanti kan, insyaAllah kan. Jadi apa harapan cikgu dalam bidang kerjaya cikgu iaitu profesionalism keguruan ni?
Macam awak boleh baca pula fikiran saya. Sebab kalau dulu terlampau sibuk masa IBD, jadi macam kita nak masuk dalam inovasi sebenarnya, tapi kekangan waktu lah ketika itu. Tapi macam Alisha ada pengalaman dalam inovasi betul. So bagi saya untuk perjalanan selepas ini mungkin akan mencibukan diri dalam bidang inovasi lah, sebab inovasi ni salah satu bidang yang memang sedang apa orang kata meledak kan, sedang sedang Naik bersaing lah. sengit lah. Dan setiap cikgu tu kita perlu keluar daripada comfort zone, kita perlu mengembangkan kita punya ni, kita kena buka minda kita, sebab banyak cikgu-cikgu yang hebat macam Cikgu Arman, yang digital, Cikgu Helmi, yang memberi inspirasi kepada kita bagaimana inovasi yang mudah tapi sebenarnya kita tak terfikir pun. Benda itu yang menyumbang, salah satu perkara yang menyumbang ke arah profesionalisme keguruan. Semakin ramai kita berkecimpung ataupun kita bersosial dengan guru-guru yang hebat, semakin banyak perkara yang kita boleh kongsikan kepada anak-anak kita kan, kepada anak-anak murid kita. Mengenai itulah yang orang kata perjalanan sebagai seorang guru ini bukanlah satu perkara yang di sini sahaja, tapi satu perjalanan yang sangat jauh, yang setiap perjalanan itu ada titik tolak yang kita perlu mula belajar. Macam saya, okey, pencapaian awam dah okey, saya teruskan dengan inovasi. Sebab inovasi saya zero, saya perlu belajar daripada kosong balik. Bila dah settle inovasi, kita adaptkan diri, kita biasakan diri dengan bidang pentadbiran. Macam mana kita nak handle cikgu-cikgu, kita kena mahir bidang-bidang yang ada dalam sekolah. Kalau dah ada rezeki, kita sambung lagi profesional kita dengan ilmu pendidikan kanak-kanak macam psikologi. Kita top up lagi ilmu kita. Masa yang sama, kita dapat kenal lagi murid-murid kita. Macam itulah. Aku kata, profesionalisme keguruan ini adalah satu bidang yang tak akan terhenti kat mana-mana pun. Sepanjang proses sampailah pencen tu mesti ada tu perkara baru. Hatta sampai pencen pun kita akan tahu macam mana nak proses pencen tu. Itulah yang menjadi yang kata input kenangan ilmu kepada diri kita. Apa nilai tambah yang sentiasa perlu kita top up dari semasa ke semasa. So macam Alisha sendiri dah ada dalam bidang inovasi kan. So itu perkara yang sangat-sangat bagus. Sebab kita dah tahu selok-belok inovasi tu macam mana, nak mula macam mana, nak dokumentasikan macam mana. Perkara tersebut sangat akan membantu masa depan Alisha nanti. Bukanlah kita mengejar satu anugerah ke ataupun kita mengejar puji-pujian masyarakat ke, tidak. Kita melakukan benda tersebut adalah perkara yang kita suka dan perkara yang akan membantu murid kita sendiri. Siapa sangka kalau inovasi yang kita buat itu walaupun tak menang, tapi murid kita berjaya. Murid kita ingat sampailah dia tua. Mana tahu nanti dia dah 20, dia datang balik kat kita, cikgu ingat tak inovasi kakak, kuku ke apa benda ke yang cikgu ajar tu. Saya ingat sampai sekarang. Saya boleh belajar dengan tu sebab lain budak, lain pendekatan, lain teknik kan. So that's why I said semua tu ada proses. Proses pembelajaran. Banyak cakap. Jangan jadi macam saya banyak cakap je. Buat yang tidur. Taklah. Cikgu hebat ni. Cikgu Husna. Cikgu Husna ni cikgu hebat ni. Dari zaman guru pelatih sampai dah ke alam pekerjaan. Gitu. Kiranya macam setiap yang berlaku dalam kehidupan kita tu, selama kita bergelar pendidik tu, yelah dari mula-mula kita nak mendaftar sampailah nanti nak pencen, kita akan sentiasa dapat input dan ilmu pengetahuan baru. Kan? Belajar daripada orang lain. Okey cikgu, kiranya kalau saya flashback balik lah kan, macam tema hari guru tu, tema hari guru yang guru demi ilmu bina generasi baru. Jadi saya percayalah kalau semua cikgu mempunyai azam, nilai kepimpinan dan profesionalisme macam Cikgu Husna ni, insya-Allah kita akan dapat melahirkan generasi baru yang berwawasan, yang berilmu dan berpatriotik. Pada akhirnya akan menyumbang kepada diri sendiri, komuniti, bangsa dan negara khususnya kan. Jadi terima kasih banyak cikgu atas perkongsian yang saya rasa macam saya jujurnya tak terbuka langsung lagi-lagilah sistem aplikasi atas talian tu. Bila cikgu cerita tu macam bukan senang menjadi guru. Tu yang terus come. Sebab tu bukan senang menjadi guru, banyak benda yang kita perlu belajar dengan orang sekeliling. Yelah maknanya orang baru kan. Okay, jadi terima kasih banyak-banyak di atas segala perkongsian cikgu berkaitan dengan isu yang
isu dan cabaran profesionalisme keguruan. Jadi jasa baik cikgu ni dalam membantu saya sudi berkongsi ilmu ni saya menghargai dan saya mengucapkan jutaan terima kasih di atas segala perkongsian cikgu dan harap-harapnya dapat membantu jugalah saya sebagai insya-Allah lah guru baru ataupun guru novis juga lagi berapa bulan yang tinggal ni kan. Okey saya harap kita akan berjumpa lagi di masa akan datang. Terima kasih banyak-banyak cikgu. Sama-sama. Semoga dapat buat assignment dengan baik. Terima kasih. Okay.